qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannah wa la in ista'adhani la u'idhannah. Rawahul Bukhari. Baik. Hadis ini hadis yang ke-38 dan hadis ini adalah hadis qudsi. Kena faham maksud hadis qudsi. Hadis qudsi ialah hadis yang disabdakan oleh Nabi SAW, tapi maknanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya ini adalah firman Allah yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia firman Allah. Tapi kalau firman Allah itu dengan bahasa dan ungkapan ataupun kalamullah, itu nama Quran. Maknanya firman Allah, lepas tu bahasa dan ungkapan tu adalah dari Allah, itu Al-Quran. Tetapi ini adalah firman Allah, tapi bahasa dan susunannya adalah dari Nabi SAW. Maka dinamakan ia sebagai hadis qudsi. So kena mention lah ini hadis kursi. Kenapa saya kata ini hadis kursi? Kerana tengok daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda. Okey, Rasulullah bersabda. Kemudian innallaha ta'ala qala. Sesungguhnya Allah berfirman. Jadi sabdaan Rasulullah tapi firman Allah. Itu hadis qudsi nama dia. Baik. Apa bunyi hadisnya? Man adali. Man ada. Sesiapa yang memusuhi li waliyan, seorang waliku. Jadi hadis ni lah hadis yang perlu kita pelajari untuk mengenal siapa wali Allah. Dan hadis yang paling sahih tentang isu wali, bukan wali nikah ni, wali Allah ni. Inilah hadisnya. Hadis paling sahih tentang wali. Sebab zaman sekarang ni tertipu dengan kewalian seseorang ni ramai sangat. Sampai mengaku jadi Imam Mahdi lah, apalah. Ni ramai orang yang tertipu. Yang tertipu tentang wali. Sampai ada kumpulan PYMT. Perjalanan PMYT. Perjalanan mimpi yang terakhir. Tu. Yang keluar sekarang kan, apa nama Masyitah, apa nama? Semalam kena tangkap, rupanya ada duit 84,000. Semalam dia kena tangkap, dapat duit 84,000, resit menunjukkan pengikut telah memasukkan duit kepada dia 84,000. Hei, saya kata mudahnya orang Melayu tu ajaran-ajaran yang mengarut macam tu. Antaranya sebab dia tak kenal apa itu istilah wali. Apa itu dia orang nak mimpi, tengok benda baik-baik ni macam mana kaedahnya, macam mana dia dengan Allah, macam mana. Oh, kita kena belajar. Kita kena belajar. Jadi hadis hari ni hadis tentang kewalian. Hadis paling sahih tentang wali hadis ni lah. Jadi mula-mula sekali Nabi sebut Allah berfirman. Allah Ta'ala kata siapa-siapa yang memusuhi waliku, ni ya. Ni yang depan-depan. Faqad adzantuhu bil harbi. Sesungguhnya aku telah isytiharkan perang terhadapnya. Maknanya kita dengan orang baik-baik ni kita tak tahu dia tu wali ke tak wali. Tapi dengan orang soleh, dengan orang baik, kita tidak boleh bermusuh. Itu satu fakta. Fakta kedua, nak jadi orang baik ni macam mana? Nak jadi orang baik. Nak jadi orang baik sampai Allah sayang, sampai Allah jadikan dia tu macam wali Allah. Macam mana caranya? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih. Ini dia punya apa nama? Dia punya ciri-ciri, kriteria dia. Nak jadi wali ni. Kata Allah Ta'ala, hamba-Ku tidaklah mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan sesuatu yang lebih aku sukai berbanding apa yang telah aku fardukan ke atasnya. Maknanya kalau jadi wali, benda-benda fardu,
perlu dia lakukan dengan sebaik-baiknya. Semayang 5 waktu dia, haji dia, puasa dia, zakat dia, yang fardu-fardu tu. Yang ulama kata fardu, contoh semayang dia semayang kat masjid, sebab ramai ulama kata semayang jemaah itu fardu. Cuma mazhab Syafi'i kata sunat muakkad, mazhab Hambali kata fardu. Mana benda-benda fardu tu dia jaga sungguh. Selain dia jaga benda fardu, satu lagi, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Selain dia jaga fardu, hambaku tidaklah mendekatkan hambaku sentiasa mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan amalan-amalan sunat. Mula-mula fardu dia cantikkan. Ni siapa-siapa nak jadi wali Allah lah ni. Nak suruh Allah. Wali ni maksud dia orang yang Allah sayang. Orang yang Allah sayang sungguh-sungguh. Sehingga kalau ada orang lawan ataupun hina orang yang Allah Ta'ala sayang ni, Allah isytihar perang dengan dia. Jadi soalannya macam mana nak sehingga jadi Allah sayang? Pertama, buat perkara fardu. Yang kedua, sentiasa la yazalu. Dia sentiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan benda-benda sunat. Maknanya benda sunat dia buat, sembahyang sunat dia rajin, puasa sunat dia rajin, baca Quran dia rajin. Baik. Sehingga kalau fardu dia sempurna, sunat dia rajin, apakah kesannya? Hatta uhibbah, sehingga aku sayang dan cinta kepadanya. Ni yang kita nak ni. Kita nak sehingga Allah Ta'ala sayang pada kita. Fa'idha ahbabtuhu, apabila aku sayangi dia, kata Allah dalam hadis ni. Bila aku dah sayang kat dia, kata Allah, maka apa yang Allah Ta'ala buat? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Apabila aku mencintainya, aku menjadi telinganya yang dia mendengar dengannya. Telinga dia tu telinga aku, kata Allah Ta'ala. Maksud dia bila telinga dia tu telinga Allah, maksud dia akan buat apa yang Allah redha je dengan telinga dia. So dia dengar Quran, dia dengar kuliah, jadi dia minat. Hidup dia meminati sesuatu yang Allah suka. Telinga dia telinga Allah. Maksud telinga dia telinga Allah, dengar dia mendengar perkara yang Allah redai. Yang kedua, wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Basara, penglihatan dia. Penglihatan dia macam mana? Penglihatan dia juga matanya yang dia melihat dengannya. Aku menjadi telinganya yang dia mendengar dengannya. Dan aku menjadi matanya yang dia melihat dengannya. Mata dia pun mata aku. Telinga dia telinga aku. Ni. Maksud dia, mata dia tengok benda-benda baik. Telinga dia dengar benda-benda baik. Lagi, wa yadahu, tangan dia pula. Tangan dia tangan siapa? Wa yadahu allati yabtishu biha. Aku pula menjadi tangannya yang dia bertindak dengannya. Jadi tangan dia pun ikut kehendak aku. Lagi, wa rijlahu alladhi yamshi biha. Dan aku pula jadi kaki dia yang dia berjalan dengannya. Nak bagi tahu, semua anggota dia adalah anggota yang melakukan sesuatu berdasarkan apa yang Allah Ta'ala redai. Ni. Jadi kesimpulannya, kalau nak tahu wali ni, orang yang ikut syariat. Dia ikut syariat dan dia ni baik. Dia ni soleh. Dia ni soleh, solehah. Hidup dia tu kalau kita tengok, soleh, solehah. Tak ada lah nak masuk dalam Facebook, nak cakap mimpi dia, duk cerita dia mimpi gitu dengan suara yang kuat sebagai seorang perempuan. Sehingga bila cakap gitu lupa-lupa, tiba-tiba ada orang ikut. Saya pelik sungguh. Saya kata ni geng-geng ni tak baca hadis ke-38 ni. Pengikut ramai, ribu-ribu pengikut sampai ada kumpulan. Inilah kalau orang tak belajar ni, kesian. Orang Melayu kita ni saya tengok dia suka dengan benda pelik. Ustaz-ustaz pun sama. Kalau ustaz tu ngajar biasa-biasa je, orang tak ikut. Kalau ngajar benda pelik-pelik, dia ikut. Ramai pengikut. Kalau dia bagi tahu amalan yang pelik-pelik. Pelik-pelik amalan ni boleh terbang, amalan ni boleh. Ramai pengikut. Tapi kalau dia bagi tahu amalan-amalan yang biasa Nabi bagi tahu. Nabi bagi tahu amalan ni buat gini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wasmi'ul alim. Dia 3 kali baca. Tu hadis Nabi jelas tu, 3 kali pagi, 3 kali petang. Jelas.
baca 3 kali. Nampak tak power sangat sebab biasa-biasa datang ustaz kata baca 41 kali. Baca pelik-pelik. Yang Nabi tak bagi tahu. Nabi kata 33 kali. Dia buat yang pelik-pelik. Yang tu yang terkenal. Ni penyakit orang kita. Pelik sungguh. Kita rasa tak tahulah kenapa jadi macam tu. Dia nak yang pelik-pelik. Kalau apa, ada waktu, ada satu kisah. Satu kisah, ceritalah ni, tak apalah. Saya ada satu kali tu saya bawa kereta jatuh gaung, satu keluarga. Jatuh gaung, bila jatuh gaung tu, tapi Alhamdulillah, semua tak sakit lah. Sihat semua. Lepas tu, saya tak ada pula kepala saya apa-apa. Datang seorang hamba Allah. Dia kata, Ustaz, kalau Ustaz nak terkenal kan, Ustaz bagi tahu saya jatuh dalam gaung, tak jadi apa-apa. Ramai pengikut Ustaz lepas ni. Ustaz bagi tahu, Ustaz baca tu, Ustaz baca ni. Ramai pengikut Ustaz, dia kata. Sebab Ustaz jatuh gaung kereta, tak ada seorang pun sakit. Tak ada kerja saya nak buat itu. Bukan kita nak pengikut. Tak ada, nak bagi tahu orang cakap gitu pada saya tu bukan saja saya buat. Dia kata kerana perangai orang Melayu. Dia nak dengar pelik-pelik. Ustaz jatuh gaung tu satu keluarga. Lepas tu tak sakit langsung. Ustaz bagi tahu waktu sebelum jatuh tu saya baca Bismillahirrahmanirrahim, baca ni. Ceritalah. Nanti ramailah pengikut Ustaz tu. Biarlah. Tak nak lah benda pelik-pelik lagu tu. Dia maknanya sebab orang Melayu ni suka benda lagu tu. Sebab orang Melayu suka benda tu. So saya tak adalah cerita-cerita kat orang macam tu. Nak bagi tahu betapa manusia Melayu ni dia suka benda pelik-pelik. Jadi kalau ngajar biasa-biasa tak apa nak pelik ni, orang-orang pilihan Allah sukalah dengar-dengar macam puan-puan walaupun saya tak adalah cerita pelik-pelik, dengar alhamdulillah. Moga-moga dengar ustaz-ustaz yang biasa-biasa ngajar, tak adalah benda pelik-pelik pada diri dia. Tak adalah ni nak cerita apa wali-wali dia, tak adalah cerita keramat-keramat dia. Kalau ada ustaz cerita kekeramatan dia, ramailah pengikut dia. Sedangkan saya bagi contoh mimpi jumpa Rasulullah je. Kalau bab mimpi jumpa Rasulullah ni, ulama-ulama kita suruh duduk diam-diam. Dia tak suruh cerita pun kat orang. Mimpi jumpa Rasulullah ni. Mimpi jumpa Rasulullah dia tak suruh cerita pun kat orang. Supaya dia dengar itu adalah anugerah Allah untuk dia. Supaya dia tidak menjadi nanti orang ikut dia, nanti orang taksub pada dia. Itu sebenarnya. Tapi nak cerita bahawasanya zaman sekarang ni, banyaklah yang berlaku zaman sekarang. So kita ni jadi hamba Allah yang rapat dengan Allah sehingga Allah sayang. So mata kita ikut Allah Ta'ala redai, telinga kita ikut Allah Ta'ala redai. Bila tu berlaku macam tu? Bila kita jaga benda fardu dan kita rajin buat benda sunat. Lagi apa lagi kelebihan orang wali Allah yang bila dia buat benda fardu, rajin buat benda sunat, apa lagi? Selain daripada mata dia ikut kehendak Allah, telinga dia ikut kehendak Allah, tangan dia ikut kehendak Allah, kaki dia ikut kehendak Allah. Yang ni sedap lagi ni. Demiku, dia kata lagi. Wala in sa'alani. Jika dia memohon kepadaku. Yang ni sedap ni. Wala in sa'alani la'u'tiyannah. Pasti aku akan memberikannya. Ni kalau dia minta pada aku, insya-Allah aku bagi. Pasti aku bagi. Bukan insya-Allah lagi, bagi aku bagi dah. Confirm. La'u'tiyannah. Confirm aku bagi. Memang aku bagi. Kalau dia minta pada aku bagi. Sebab tu kita betul lah kalau kita pergi jumpa orang-orang baik, minta tolong dia doa. Betul lah tu. Selain kita doa sendiri. Jangan pula kita ni tak doa sendiri. Kita harap orang je. Kita kena doa sendiri juga. Sebab kita kena ada harapan yang tinggi kepada Allah. Dan dalam masa yang sama kita minta lah orang baik-baik ni doa. Kerana apa? Kerana Nabi bersabda, orang wali-wali ni kalau dia minta Allah bagi. Wa la in ista'adzani la u'idhannah. Dan kalau dia minta perlindungan dengan aku, pasti akan melindungi dia. Aku akan melindungi dia. Okey. Hadis ni hadis Al-Bukhari. Baik. Macam biasa, kita belajar hadis Jami'ul Ulum wal Hikam ni. Lepas dia bawa satu hadis, dia takhrij dulu. Jadi bahagian takhrij hadis ni biasanya kalau saya baca, tuan-puan pun pening. Tak berapa nak faham. Tapi tak apa, saya baca sikit. Sebab saya baca dah tadi, saya kata kalau nak syarah benda ni, makan masa tapi orang tak faham.
Tak apa, kita bagi sikit je yang sesuai dengan kemampuan akak-akak yang ada ni. Takhrij hadis. Takhrij maksud dia penganalisaan hadis ni duduk dalam kitab mana. Itu maksud takhrij. Kita nak tengok penganalisaan hadis ni duduk dalam kitab mana, setara mana kesahihan dia. Okey. Di kalangan pemilik kitab sunan. Apa pula kitab sunan? Okey, tulis nota situ. Kitab sunan ni ada 6. Bukhari, Muslim. Tulis itu. Maknanya di kalangan pemilik kitab sunan, iaitu di kalangan Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, 3. Tirmizi, 4. Nasa'i, 5. Ibnu Majah, 6. Di kalangan 6 orang ni, kalau saya ngajar geng-geng cikgu, malam tadi ngajar geng cikgu, dia tulis dia tulis kat chatting tu. Di kalangan Bukhari, tak apa saya tulis. Bukhari, lagi Muslim, lagi Abu Dawud, lagi Bukhari, Muslim, Abu Dawud, lagi Tirmizi, lagi Nasa'i, Ibnu Majah last. 6 orang. 6 orang ni. Baik. Di kalangan 6 orang ni, kata pengarang kitab ni, hanya Al-Bukhari yang meriwayatkan hadis ni. Di kalangan 6 orang yang saya tulis dalam chatting tu. 6 orang ni, Bukhari seorang je bawa hadis ni. Jadi peliklah juga. Tapi Bukhari lah ranking paling tinggi. Tapi kenapa ulama lain tak masukkan hadis ni dalam kitab sunan dia? Okey, jadi peliklah sikit. Kerana Bukhari menganggap hadis ni hadis yang tinggi nilaiannya. Tapi geng-geng dia yang lain tak. Beliau meriwayatkannya daripada Muhammad bin Uthman bin Karamah. Katanya Khalid bin Makhlaq menceritakan kepada kami. Katanya Sulaiman bin Bilal. Sulaiman bin Bilal menceritakan kepada kami. Katanya Syarif bin Abdullah bin Abi Namir menceritakan kepada saya daripada Atha, daripada Abu Hurairah, daripada Nabi SAW, lalu menyebut keseluruhan hadis itu dan menambah di hujungnya, wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min yakrahul mauta wa ana akrahu masa'atah. Dia ada panjang lagi. Dia ada sikit lagi belakang tu. Sambungan belakang tu. Ni sambung hadis ni. Wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluh. Aku tidak pernah teragak-agak. Yang ni bahasa taraddadtu ni maksud dia teragak-agak. Tapi dia terjemah dengan dia bubuh koma tu. Dia bubuh koma tu sebab Allah Ta'ala ni tak ada lah buat sesuatu secara teragak-agak. Manalah Allah Ta'ala teragak, dia bukan manusia. Allah. Dia maha berkuasa. Jadi wama taraddadtu ni aku tidak pernah teragak-agak, bukan makna teragak-agak yang biasa difahami oleh makhluk. Dia maksud lain, menunjukkan kesempurnaan Allah. Maknanya aku pasti. Tak teragak-agak, aku pastilah tu. Confirm. Tu maksud dia wama taraddadtu. Tapi terjemahan dalam bahasa Melayu taraddada ya taraddadu taraddudan, maksud dia teragak-agak. Aku tidak pernah teragak-agak tentang sesuatu yang akan aku lakukan sebagaimana aku teragak-agak untuk mencabut nyawa orang yang beriman. Dia kata aku ni kalau nak buat sesuatu ni pasti aku buat. Tapi aku dengan orang beriman, dengan wali aku ni, dia kata aku dengan wali aku ni, kalau bab nak cabut nyawa dia ni, cuba baca sendiri. Saya nak terjemah, saya takut ni. Saya takut sebab takut apa? Takut orang silap faham kita mengatakan Allah Ta'ala tu ada sifat teragak-agak. Maksud dia aku tidak pernah teragak-agak tentang sesuatu yang akan aku lakukan sebagaimana aku teragak-agak untuk mencabut nyawa orang yang beriman. Maknanya Allah Ta'ala nak buat sesuatu, dia buat. Tapi kalau bab nak ambil nyawa orang beriman ni, bab nak nyawa orang beriman ni, dia Allah Ta'ala ni, bila nak ambil nyawa orang beriman, kalau orang beriman tu duduk doa supaya panjang umur lagi,
Tak apalah aku panjangkan lagi umur dia lah. Sebab aku amat suka dia ni terus menjadi orang yang beribadat kepada aku. Tak mati lagi pun tak apa, aku suka sebab dia rajin semayang, dia rajin baca Quran, dia rajin puasa sunat. Jadi nak ambil nyawa dia tu sebab dia doa pada aku supaya dia ni panjang umur, dia nak khidmat lagi terhadap agamaku, tak apalah. Jadi kalau orang lain aku cabut dah nyawa dia nya. Gitu. Itu maksud ni. Jadi saya bimbang takut tuan puan kata, Allah Ta'ala ni ada teragak-agak juga kau dengan orang beriman ni. Sebab tu dalam buku ni dia tulis nota kaki nombor 2 tu. Teragak-agak di sini bukanlah dengan maksud yang difahami oleh makhluk. Tulis itu. Ia mempunyai maksud lain yang sesuai dengan keesaan dan kesempurnaan Allah. Tu. Boleh faham tak? Jadi ada sama juga saya dengan almarhum Tok Guru Nik Aziz. Almarhum Tok Guru Nik Aziz bila dia ceramah dia kata Allah Ta'ala ni dia nak suruh kita ni rajin bekerja, rajin berusaha. Susah payah dia buat. Dia kata susah payah. Padahal bagi Allah tak susah payah. Tapi istilah dia guna tu nak suruh orang faham. Orang kampung faham. Susah payah dia buat mulut, dia tebuk lubang tekak. Susah payah dia buat mata, dia tebuk lubang mata. Susah payah dia buat hidung. Ni nak suruh kita syukur ke dia lah. Okey, ungkapan perkataan susah payah tu bagi Allah tak susah, dia kun fayakun je. Tapi bila dia ceramah macam tu, saya dengar lah. Saya dengar waktu saya pergi dengan kuliah dia. Latih saya, boleh dia bagi tahu susah payah. Sedangkan bagi Allah tu tidak susah payah. Tapi cara almarhum Tok Guru ni nak menyampaikan kita ni kena bersyukur sangat-sangat pada Allah Ta'ala. Sehingga dia guna perkataan sebegitu. Walaupun sebahagian ulama tak setujulah guna perkataan sebegitu. Sebab bagi Allah ni tidaklah susah payah. Senang aja bagi dia. Sama juga perkataan teragak-agak ni. Boleh faham tak? Jadi ada kalanya ungkapan-ungkapan bahasa yang digunakan oleh Rasulullah SAW macam ayat ni, ungkapan bahasa yang digunakan oleh Rasulullah SAW adalah untuk mengambil hati orang yang mendengarnya dan memahami. So bahasa tu digunakan sebagai bahasa makhluk sedangkan benda tu tidak ada pada Allah Ta'ala. Boleh faham? Sama lah juga Allah Ta'ala kata yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah atas tangan mereka. Bukan makna tangan tu tangan, tapi maknanya kuasa Allah. Jadi ada kalanya Allah menggunakan bahasa, ada kalanya Nabi menggunakan bahasa makhluk tapi yang tak sama dengan Allah. Gitu. Yang ni panggil ayat mutasyabihat ni. Supaya faham guys. Macam kita kan kita istilahkan sesuatu benda pada makhluk yang tak sama. Saya bagi contoh. Ikut mata hati akulah. Ikut mata hati akulah. Okey, kita istilahkan ada mata pada hati. Jadi, tuan-puan bila saya kata mata hati aku melihat dengan mata hati aku, tuan-puan takkan tak bayangkan mata tu macam 2 biji mata ni duduk kat hati saya. Tak. Tuan-puan akan bayangkan benda lain. Bayangkan cakapan hati, penglihatan hati. Tapi saya guna perkataan mata tu. Sama lah juga. Rasulullah guna perkataan teragak-agak. Tapi bukan teragak-agak dengan makna teragak-agak manusia. Tapi Allah tetap sempurna. Jadi Allah nak bagi tahu sini, aku sayang sangat pada makhluk aku. Kalau aku nak buat sesuatu, memang aku buat. Tapi bila aku nak ambil nyawa hamba aku ni, aku tengok bila dia tak say mati lagi, dia tak nak mati lagi, dia nak khidmat pada aku lagi. Dia minta pula supaya aku dipanjangkan lagi umur dia. Aku tak suka untuk menyakiti dia sebab aku sayang terlajuk ke dia. Gitu maksud dia. Boleh faham dah? Cuba cakaplah sikit. Faham ke tak faham? Saya dah letih ni nak syarah ni. InsyaAllah faham Ustaz. Faham dah Kesian Ustaz cakap penat. Sebab saya nak, ini dari segi balarah. Dari segi balarah dia panggil, betul Ustaz Raja. Ustaz Raja kata balarah ke Ustaz? Ya, balarah ni maksud dia kaedah penyampaian yang penuh tinggi nilai kesusastraannya supaya orang senang, supaya orang faham. So dia guna perkataan teragak-agak ni bukan makna Allah Ta'ala teragak-agak, tapi dengan makna majazi. Majazi. Makna majazi, makna simbolik. Makna simbolik. Allah Ta'ala menggunakan sesuatu yang ada pada makhluk untuk menyatakan diri dia, tapi sebenarnya diri dia tak sama dengan makhluk.
Sama juga gini lah, senang. Saya kata pada anak saya, pagi ni nak panas enjing padahal saya cakap saya warm up. Pagi ni lama dah ayah tak panas enjing. Ayah nak panas enjing, isteri kata anak saya, ayah ada enjing ke? Tak, istilah saya guna. Saya gunakan istilah kereta pada diri saya. Nak panas enjing. Padahal bukan nak panas enjing, saya nak warming up. Tapi istilah panas enjing tu, jangan pula anak saya kata, oh ayah ada enjing rupanya. Macam kereta. Tak. Anak saya kata, faham tu, saya nak warming up. Saya nak warming up. Jadi, saya gunakan istilah kereta pada diri saya. Sebagaimana Allah Ta'ala dalam hadis ni, Allah Ta'ala gunakan istilah makhluk kepada diri dia. Apa istilah makhluk tu? Teragak-agak. Betul. Ustazah kata ilmu bayan ke ni? Ya, dalam ilmu balaghah dia ada bayan, ma'ani, badi'. Yang ni dia panggil ma'ani. Ma'ani, bukan bayan. Bayan tu ada tashbih, ada isti'arah. Tapi yang ni bukan bayan. Insya'i talabi. Betul, ilmu bayan. Ilmu bayan. Satu lagi ilmu ma'ani. Jadi yang ni ilmu bayan. Sebab masuk dalam tajuk majaz. Majaz mursal. Itu istilah dia. Ni kena belajar bahasa ni. Sebab tu kalau orang belajar bahasa tinggi, dia tak pelik. Dia tak pelik. Sama juga kita mengistilahkan makhluk kepada Allah. Ada juga. Macam mana? Kita istilahkan makhluk pada Allah. Oh, kenyang makan nasi ni. Makan nasi ni kenyang. Siapa yang mengenyangkan? Allah yang mengenyangkan. Tapi kita bercakap guna istilah nasi mengenyangkan. Padahal bukan nasi mengenyangkan. Allah mengenyangkan. Oh, sakit kepala. Makan Panadol hilang. Kita menggunakan istilah yang sepatutnya kepada Allah. Tapi kita gunakan makhluk. Ada juga kita. Tak syirik tu, tak syirik. Yang pula kata syirik. Sebab kita sebut sebab. Dengan sebab Panadol. Maka hilanglah sakit kepala aku. Tapi dengan kuasa Allah. Tapi kalau kita nak sebut dengan sebab, panjanglah kita bercakap. Mak tanya, dah sampai Rifki ke rumah? Sampai dah. Kereta baru. Sampai. Okey. Kereta baru tu sebenarnya yang menyampaikan kita ke kampung bukan kereta tu. Allah dengan izinnya. Tapi kita guna kereta. Jadi waktu tu kita gunakan istilah makhluk pada Allah. Sama juga hari ni. Allah guna istilah makhluk pada Allah juga. Apa dia istilah makhluk? Teragak-agak. Boleh jelas tu. Tak faham lagi, tak tahulah. Yang ni orang duk bergaduh ni, duk kata Allah Ta'ala sama dengan makhluk lah. Tu panjang perbicaraan. Tapi kesimpulannya nak bagi tahu bahawasanya Allah ni terlalu sayang kepada wali dia. Sampai nak matikan wali dia pun, kalau wali dia ni minta panjang umur lagi, dia akan panjang. Ini masuk pula tajuk qada' mu'allaq, qada' mubram. Sebab doa tu, dia pun panjangkan umur. Tapi sampai tahap dah jadi mubram, tak apalah, mu minta lagi pun umur kau dah 80 dah. Patut mu mati umur 60, mu buat baik. Mu duk semayang, mu duk itu aku dah suka sangat dengan mu. Sekarang mu minta lagi umur 80 dah, minta lagi nak panjang umur. Tak apalah, aku amat rindu padamu nak berjumpa denganmu. Aku tetap matikan kamu umur 80 lah. Contoh. Tu ada qada' mubram, qada' mu'allaq, tajuk lain pula. So, kesimpulannya, hadis ni riwayat Al-Bukhari. Dan Bukhari seorang je yang meriwayatkan hadis ni di kalangan 6 orang. Okey. Ada tak riwayat-riwayat lain? Kita terus pindah. Sebab nanti dia akan cakap, hadis ni, hadis gharib lah, hadis ni pening. Jadi, payah nak faham. Tapi kita sambung sikit lagi. Hadis ini merupakan salah satu daripada hadis-hadis gharib yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Gariskan perkataan gharib. Supaya kita faham. Hadis ini merupakan salah satu daripada hadis-hadis gharib. Hadis yang ada dalam kitab Bukhari ni semuanya sahih. Sahih ni maksud dia sahih yang taraf tinggi. Tapi ada beberapa hadis sahih tapi dia gharib. Gharib ni maksud dia perawi tak ramai. Itu maksud dia. Sanad ni perawi dia tak ramai. Kalau ramai sangat dia panggil mutawatir. Kalau sikit kemudian ramai dia panggil masyhur. Gharib ni hadis dia perawi dia tak ramai. Seorang ambil daripada seorang, ambil daripada seorang, ambil daripada seorang. Itu dia panggil gharib. Jadi tak banyak hadis sahih gharib dalam kitab Al-Bukhari. Antaranya hadis ni lah. Supaya tuan-puan faham. Okey, cukup untuk bahagian takhrij hadis. Kita masuk hadis dalam riwayat lain. Okey, baik. Cukup Cukup kat situ. Kita masuk pula muka surat
1,500. 1,500. Okey. Riwayat yang lain yang sama. Ada lagi hadis lain lagi. Tapi bukan nama orang tu lah. Bukan Muslim, bukan Abu Dawud, bukan siapa lagi? Tirmizi, bukan Ibnu Majah, bukan An-Nasa'i. Siapa dia? Tengok riwayat yang lain yang sama. Riwayat lain yang sama. Makna lebih kurang sama. Kita baca. Nombor 1, Abdul Wahid bin Maimun. Abu Hamzah, bekas hamba kepada Urwah bin Az-Zubair. Daripada Urwah, daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada Nabi SAW. Baik, kita kenalkan dulu. Urwah bin Az-Zubair, anak kepada Az-Zubair ibn Awam. Baik. Kalau nak kenal siapa dia Urwah ni? Urwah bin Az-Zubair ni anak kepada Az-Zubair ibn Al-Awwam. Nak tulis nota tepi itulah supaya kita kenal sahabat-sahabat. Az-Zubair ibn Al-Awwam ni dia kahwin dengan Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar ni siapa? Asma binti Abu Bakar ni adik-beradik Aisyah. Jadi Urwah ni anak saudara Aisyah lah. Jadi gini. Al-Wahid bin Maimun Abu Hamzah bekas hamba kepada Urwah bin Az-Zubair. Abdul Wahid ni hamba kepada Urwah. Urwah ni anak saudara kepada Aisyah. Okey, jadi Abdul Wahid bekas hamba ni dia kata Urwah bagi tahu. Dia kata Urwah bagi tahu. Urwah bagi tahu apa? Urwah bagi tahu dia dengar daripada Aisyah. Urwah belajar daripada mak saudara dia. Mak saudara dia nama Aisyah. Aisyah dengar daripada Nabi. Nabi SAW sabda. Tu dia. Kena kenal lah sahabat-sahabat ni. Urwah anak kepada Az-Zubair. Az-Zubair ibn Awam kahwin dengan Asma. Menantu Abu Bakar. Salah seorang daripada 10 orang ahli syurga. Baik. Baginda bersabda. Lebih kurang je maknanya. So, siapa yang menyakiti waliku. Tadi ada. Yang ni adha. Dalam hadis. Man adali waliyan. Sesiapa yang memusuhi. Ni hadis ni. Hadis dalam kitab hadis 40. Man ada, siapa-siapa yang memusuhi. Yang sini man adha. Saya tengok yang Arab punya. Ni Arab punya. Ni Arab saya kata kenapa yang ni sesiapa yang menyakiti. Tengok Arab punya, ya Arab kata man adha. Dia ada riwayat yang kedua man adha. Sesiapa yang menyakiti seorang waliku maka sesungguhnya dia telah mengundang peperangan kepadaku. Yang ni faqad barazani. Sungguhnya dia sudah tangan kepadaku. Seterusnya. Hambaku tidaklah mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lain seumpama melakukan perkara-perkara yang aku fardukan. Sama hadis tadi. Sesungguhnya hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunat sehingga aku mengasihinya. Sama. Apabila aku mengasihinya, aku menjadi matanya dia melihat dengannya, tangannya dia bertindak dengannya, kakinya dia berjalan dengannya, hatinya dia memahami dengannya. Ini tambah lagi. Hati lagi. Tambah hati. Tadi dia sebut kaki, tangan, mata, telinga. Yang ni hati pun ikut kehendak Allah Ta'ala. Satu lagi. Dan lidahnya yang dia bercakap dengannya. Lidah pun dia bercakap apa yang Allah Ta'ala suka. Hadis 40 yang ada ni tak ada lidah ni. Dia ada mata, telinga, tangan, kaki. Tapi hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Riwayat Ibnu Abi Dunya dia kata telinga bukan takat telinga tangan, bahkan lidah pun dia bercakap dengannya. Maknanya ada tambahan. Maknanya seorang wali Allah ni seluruh kehidupan dia, kita gabung dua hadis tu, seluruh kehidupan dia adalah sebagaimana yang Allah Ta'ala redai. Bercakap pun bercakap. Sebab itulah kalau kita tengok rajin semayang muka main kuat lagi tak. Baguslah. Tapi mulut, Masya Allah, Tabarakallah. Mulut dia tu, kan ada geng kaki-kaki masjid yang garam, mulut dia, Masya Allah. Saya ingat anak saya Muhammad Amin pergi masjid. Dia tak suka dengan seorang pakcik tu. Pakcik ni dia kata, rajin semayang. Tapi dia dengan budak-budak ni, dia jerkah. Jerkah tu herdik lah. Kita rasa sedih. Kita rasa tak nak pergi masjid. Ada yang pakcik-pakcik yang jadi nilai kewalian dia tu belum sampai lagi tu. Sebab mulut dia marah kita. Kita bukannya apa, kata anak saya. Kita duduk belakang, lambat sikit akad takbirnya, marah sampai budak-budak tak nak pergi masjid. Jadi maknanya lidah dia tu belum sampai tahap kewalian.
Dengan budak-budak, jangan buat macam tu. Dia datang masjid. Kalau kita herdik dia perik tak datang masjid. Lepas tu sekarang anak saya Amin tu jadi imam lah. Kan jadi imam kan. Jadi imam masjid tu. Sebab kecil-kecil dulu saya duduk bawa dia pergi masjid. Jadi kecil-kecil biasalah budak. Kadang-kadang masuk soft lewat. Ada satu kali tu, sebab dia dah sunat apa semua, orang tarik masuk sah depan. Pakcik ni marah dia sembahyang sah depan. Jadi sekarang anak saya yang pakcik tu marah, dia jadi imam kat masjid tu. Lama duduk Johor tak. Jadi baru ni dia sembahyang jadi imam sejadah. Dia pakcik tu suka. Pakcik tu ambil duit RM50 bagi. Saya senyum. Saya balik beritahu. Dulu waktu kita kecil-kecil dia marah. Sekarang kalau saya jadi imam subuh, dia suka sangat dia bagi. Kadang-kadang RM50 sudah jadi imam, kadang-kadang RM20. Saya kata tak apa tu. Dia dah okey tu. Dia dah sampai tahap kewalian dia tu. Mulut dia tak macam dulu. Maknanya dia dah makin dia semayang, makin dia rajin pergi masjid, makin baik hidup dia, makin baik. Waktu dulu awak kecil tu dia muda lagi, maknanya hidup dia makin lama makin baik. Maknanya ada nilai kewalian dia tu. Okey, tak apa. Jangan awak pula dendam dengan dia sebab awak kena marah kecil-kecil dulu. Tak dendam. Tapi nak bagi tahu beza orang. Iyalah tu sebab dia duduk pergi masjid, dia buat benda baik, lama-lama dia berubah lah tu. Kita pun harap gitulah. Mungkin waktu muda-muda mulut kita boleh tahan juga. Lama-lama makin tua makin baik lah. Jadi tanda kewalian ni bila makin tua makin baik, makin tua makin baik, makin tua makin baik. InsyaAllah. Baik. Maknanya ada di sini tambahan lidah dan hati. Lagi, jika dia berdoa kepadaku, nescaya aku memperkenankannya. Sama. Jika dia mohon kepadaku, pasti aku memberikannya. Sama. Aku tidak pernah teragak-agak tentang sesuatu yang akan aku lakukan sebagaimana aku teragak-agak untuk mematikan hamba-Ku ini. Sama dengan tadi. Itu adalah kerana dia benci itu kerana dia bencikan kematian sedangkan aku tidak suka menyakitinya. Sama. Maknanya dia tak suka lagi nak mati. Aku pulaknya tak suka kalau dia tak suka. Aku punya tak suka kalau dia tak suka. Tu nak bagi tahu Allah ni kalau dia sayang sungguh. Ya Allah, jadikanlah kita ni di kalangan hamba Allah yang Allah Ta'ala sayang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maknanya kalau kita minta, Allah bagi. Jadi tapi jangan pula fikir balik. Aku ni minta lama dah. Allah tak bagi-bagi. Allah tak sayang kot kat aku. Tak. Mungkin Allah tak bagi tu kerana Allah sayang pada kita. Ada juga. Macam mana Allah tak bagi, Allah sayang pada kita? Kejap lagi kita akan tengok. Baik, hadis yang pertama selesai. Selepas riwayat yang lain sama, hadis yang pertama tu selesai. Lepas tu dia syarah pula. Dia syarah apa? Dia syarah tentang kesahihan dan kedhaifan hadis ni. Jadi kalau nak baca yang dia syarah tu, saya rasa pening pula makcik. Tapi hadis ni taraf dia dhaif. Kenapa dhaif? Kerana perawinya tak kuat. Cukup faham setakat tu je. So ini hadis yang menguatkan hadis Bukhari yang sahih ni. Tapi dia dhaif. Riwayat siapa? Riwayat Abu Dunya. Riwayat Ibnu Abi Dunya. Riwayat ni. Hadis pertama. Hadis kedua pula. Hadis kedua riwayat At-Tabrani. Sebab tu dia kata tak ada 6 orang tu. Hadis ni hadis riwayat Tabrani muka surat 1501. Baik. Okey. 1501. At-Tabrani dan lain-lainnya meriwayatkan melalui riwayat Uthman bin Abi Al-Atikah. Daripada Ali bin Yazid, daripada Al-Qasim, daripada Abu Umamah. Daripada Nabi SAW baginda bersabda. Abu Umamah ni tuan-puan garis nama Abu Umamah ni. Kenapa? Sebab kenal seorang dua sahabat tak pada hari ni. Abu Umamah ni nama dia Abu Umamah Al-Bahili. Siapa dia Abu Umamah Al-Bahili ni? Abu Umamah Al-Bahili ni lah sahabat yang Nabi SAW tegur. Kenapa muduk masjid ni? Ni bukan waktu semayang ni. Ni Abu Umamah ni. Nabi tegur. Ni bukan waktu semayang ni. Muduk masjid kenapa? Abu Umamah berkata, duyunun ghalabatni wa humumun lazimatni. Dia kata serabut sangat-sangat. Hutang banyak. Itulah aku serabut tu. Rasulullah kata, munat tak aku ajar pada kamu doa. Kalau aku ajar doa ni, kamu baca selesai. Hutangmu selesai serabutmu. Abu Umamah kata, okeylah. Bolehlah ya Rasulullah ajarkan padaku. Rasulullah pun ajar. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl.
wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ni nama dia ni. Nama Abu Umamah. Supaya kita kenal sahabat. Jadi Abu Umamah ni meriwayatkan hadis Nabi. Abu Umamah bagi tahu Nabi SAW sabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, sesiapa yang menghina seorang waliku. Jadi 3 riwayat lah. Riwayat pertama, sesiapa yang memusuhi. Hadis yang kita belajar ni. Man ada. Riwayat kedua, siapa yang menyakiti. Hadis nombor 1 tadi. Hadis penguat nombor 1 tu. Hadis ni, man ahana. Bahasa Arab sebut, man ahana. Sesiapa yang menghina. Sebab tu ulama'-ulama' yang baik-baik ni, kalau kita tak setuju dengan dia, kita jangan hina. Memang ada bentuk-bentuk ketidaksetujuan kita dengan dia. Tapi mungkin dia ada pandangan dia tersendiri. So, jangan hina. Saya bagi tahu contoh. Contohlah mudah. Dalam politik, kita tak berkenan pendapat politik seorang ulama ni. Tak kira lah dari parti mana. Tapi dia ni orang alim. Dia ni orang soleh. Kita jangan hina dia. Kita tak terima, nak buat macam mana. Kita tak terima. Cukup lah. Jangan hina dia. Nyanyuk lah apa. Jangan. Jangan cakap gitu. Walaupun kita tak setuju. Tak kira lah ulama tu duduk di mana-mana parti. Dia kadang-kadang ulama-ulama ni kita tak tahu. Dia duduk dalam parti mana pun. Saya bagi contoh. Saya bagi contoh. Almarhum Abdul Hamid Osman. Tan Sri Abdul Hamid Osman. Saya ni orang Kelantan, fahamlah pas totok lah dululah. Sekarang tak kira lah parti apa pun. Mana orang kampung kita dulu, zaman dulu totok lah. Dan memang kita duduk dengar ceramah aja lah. Jadi Tan Sri Abdul Hamid Osman ni, dia kan ulama' dalam UMNO. Tak apalah, kita bukan politik ni nak cerita. Ulama' dalam UMNO. Jadi kita tak suka lah. Lepas tu kita budak lagi waktu tu. Kita budak lagi. Tapi dia ni ulama', orang PhD. Ulama' dia banyak buat. Lepas tu, bila saya sejak tua ni, saya suka baca kisah-kisah kematian orang baik. Macam Osman Muhammadi, Syekh Osman Muhammadi. Bukan PAS pun, Syekh Osman Muhammadi ni. Waktu dia nak meninggal dunia, dia meninggal dengan buku. Syekh Osman Muhammadi ni. Mulianya dia. Dengan buku penuh. Dia buku. Dia baring. Kemudian buku penuh kat tu badan dia. Dia baca-baca. Isteri tengok-tengok, dia dah meninggal dunia. Mana meninggalkan buku. Maknanya husnul khatimah. Lepas tu, Tan Sri Abdul Hamid Osman. Tan Sri Abdul Hamid Osman, saya tengok kisah isteri dia menceritakan dia meninggal dunia. Dia rasa tak sedap badan. Mari kita baca Yasin sekali. Baca Yasin. Lepas tu meninggal. Mana ada nilai-nilai kebaikan pada dia. Sebab tu saya pun tengok apakah kebaikan yang Tan Sri Abdul Hamid Osman buat. Antaranya dialah yang memperkenalkan SMKA. SMKA kat Malaysia ni wujud hasil daripada Tan Sri Abdul Hamid Osman. Waktu dia duduk dalam kerajaan. Jadi saya pun rasa menyesal aku ni. Aku budak-budak lah dulu. Kuat sangat kepartian. Aku kadang-kadang sebut benda tak baik kepada almarhum Tan Sri Hamid Osman. Waktu tu saya budak lagi. Duduk kat sekolah menengah. Tengah kuat lagi politik ni. Tengah puak. Tengah tak cerdik lagi lah. Moga Allah ampunkan dosa aku. Saya waktu tu lah. Sekarang. Waktu dah tua ni lah. Bila tengok balik ulama'-ulama' ni. Dia duduk mana pun. Dia adalah nilai-nilai kebaikan yang nak buat. Cuma dia duduk di sini, kebaikan dia buat. Dia duduk dalam parti ni, kebaikan dia buat. Duduk parti ni, kebaikan dia buat. Kebaikan yang dia buat tu, kita tak tahu yang mana yang menyebabkan Allah redha kat dia. Jadi kita bila tengok ulama'-ulama' ni, walaupun dia tidak sama pandangan dengan kita, ni saya pesan ni. Dia tak sama pandangan kita, jangan sekali-kali kita kata buruk kat dia. Gitu. Mungkin dia tu wali Allah. Sebab dia orang jenis mayang, sebab dia orang jenis baca Quran. Mungkin itu wali Allah. Jadi kalau kita hina dia, takut-takut Allah marah kat kita ni. Sebab hadis ni sabda, sesiapa yang menghina seorang waliku, maka sesungguhnya dia telah tampil untuk memerangiku. Na'udzubillah min dzalik. Jadi saya sejak daripada dah tua ni, bila saya tengok ada orang-orang alim duduk di dalam parti ni. Ada belakang orang alim dalam setiap parti. Tak usah cakap lah, setiap parti. Dalam parti PAS ada orang alim dia. Dalam parti UMNO ada orang alim dia. Ada orang alim dalam parti tu. Siapa lagi? Dalam parti Amanah ada orang alim dia.
dalam PKR almarhum Dr. Sri Fadil, apa nama, Muhammad Nomanuti, ada orang alim dia, ada belakang orang alim. Jadi dengan orang alim ni, bagi saya ni, saya takkan cakap buruk kat dia setakat ni, sejak saya duduk tua ni lah, walaupun dia tidak sama pendapat politik dengan kita. Kerana apa? Kerana bagi saya mereka ni ada nilai-nilai baik yang mereka buat benda fardu. Mereka rajin baca Quran, bahkan baca Quran mereka lebih banyak daripada saya. Mungkin dia wali si Allah, cuma dia ambil ijtihad dia, pandangan dia yang tidak salah. Kalau salah pun Allah tak marah, sebab dia ada orang ilmu, dia orang ada ilmu. Jadi jangan sekali-kali nak hina orang. Tu pesan saya lah. Okey, pesan saya. Jadi kita ni tengok benda baik pada diri dia. Lepas almarhum Tan Sri Abdul Hamid Osman meninggal, barulah saya tahu cerita tu. Saya pun kajilah batang tubuh dia ni selepas dia dapat anugerah Tokoh Malajarah. Kaji, oh besarnya baik dia sehingga melahirkan teknokrat agama di Malaysia. Orang engineer yang lepasan SMKA ramai, doktor yang lepasan SMKA ramai. Adanya kelas KAA yang aku duk ngajar sekali ni pun kerana dia lah. Oh besarnya peranan dia dalam kerajaan dahulu. Ya Allah, ampunlah dosa aku duk mengata kat dia sebab aku tak sama parti dengan dia dulu. Baru tahu nak bertaubat. Sebab tu saya cerita. Saya cerita dalam kuliah ni supaya nanti ke akhirat saya boleh jumpa dengan dia yang saya duk cakap buruk waktu saya umur 15, 16 dulu pada dia. Dia boleh maafkan saya sebab saya cerita kebaikan dia. Okey? Gitu ceritanya. Sebab kita tak tahu siapa wali Allah. Kerana mungkin baca Quran dia lebih banyak daripada kita. Baik. Itu sikap kita supaya kita ni tidak menyesal di akhirat dengan orang-orang baik ni. Seterusnya Nabi SAW sambung lagi. Wahai manusia, sesungguhnya kamu tidak akan mendapat apa yang ada di sisiku melainkan dengan cara menunaikan apa yang aku fardukan ke atasmu. Lebih kurang juga. Maknanya mu ni macam-macam mana nak jadi wali, nak suruh aku sayang kau, nak jadi baik, kamu kena buat benda fardu tu. Kena buat benda fardu. Itu nombor 1. Hambaku sentiasa menuntut kasih sayangku dengan melakukan amalan-amalan, lepas fardu, amalan-amalan sunat, sehingga aku mengasihinya. Jadi nak bagi tahu, orang yang buat benda fardu, banyakkan benda sunat, kesimpulannya Allah sayang. So, semua yang ada depan saya ni, 130 orang ni, semua nak Allah sayang. Jadi kalau nak Allah sayang, buat benda fardu, banyakkan benda sunat. Apa benda sunat yang paling senang kita buat lah antaranya? Antaranya baca Quran. Baca Quran, tu antara benda yang bagi orang yang lancar baca Quran senang, yang baca Quran. Sambil-sambil duduk, saya tengok orang hafiz Quran bawa kereta dengan saya. Saya waktu tu saya letih. Letih. Hantar bawa kereta Ana. Saya musafir dengan dia. Okey, kita apa? Bawa pegang je steering tu baca Quran. Dia hafiz. Baca. Laju dia baca. Rupanya dia mengulang. Jadi dia belum habis lagi juzuk 2, juzuk 3. Dia mengulang. Saya kata senangnya dia baca Quran. Kita nak baca Quran, kena buka Quran dulu, kena tengok Quran dulu. Allah untungnya lah orang hafiz Quran ni. Jadi dia baca Quran dia banyak. InsyaAllah Allah Ta'ala sayang pada dia. Sebab di mulutnya hanyalah kalam-kalam Allah. Saya ni kalau orang baca buku saya, dia bagi tahu pada saya, Ustaz, saya baca buku Ustaz, dia ulang. Saya suka sangat-sangat. Dan saya sayang kat dia. Bila dia kata tahu, macam doa munajat tu, ada orang bagi tahu saya, Ustaz, baru ni saya pergi beli roti canai. Tak apa Ustaz, tak perlu bayar Ustaz. Untuk pengetahuan Ustaz, buku doa munajat yang Ustaz bagi pada saya tu, setiap hari saya baca lepas subuh, saya tak tinggal. Saya rasa suka, saya rasa sayang pada orang yang cakap macam tu. Tu apa, bayangkan saya ni tulis buku, bukan saya punya perkataan pun, perkataan hadis Nabi. Cuma orang tu baca, saya sayang, saya suka kat dia. Saya sayang kat dia. Jadi ini Allah Ta'ala punya ni. Kalau kita baca sentiasa kalam dia, pasti Allah Ta'ala sayang pada kita. Okey, aku pun menjadi hatinya yang dia memahami dengannya. Sebab tu orang yang buat benda sunat ni, hati dia tu Allah Ta'ala bagi mudah faham. Betul lah. Kalau budak-budak pelajar tahfiz ni, belajar ngapal Quran ni, dia ambil SPM setahun je okey je. Saya tahulah anak saya. Anak saya tak belajar tingkatan 2, 3, 4, 5. Tak belajar, tak sekolah tahfiz. Bila ambil SPM tahun lepas, relax je. Tengok dia study pun tak berapa nak banyak mana, macam perempuan, dia orang lelaki. Saya pula takut. Kita pula takut tengok gaya dia study. Okey je
keputusan periksa dia lebih kurang keputusan periksa saya waktu SPM dulu. Kau boleh? Tak apa, dia kata. Kita rasa, lagu ni orang hafal Quran Kenapa? Orang hafal Quran ni kerana dia punya hati, Nabi bagi tahu, berdasarkan hadis kursi, dia punya hati Allah. Maknanya, dia punya hati Allah, aku pun menjadi hatinya yang dia memahami dengannya. Maknanya dia mudah faham lah. Kenapa dia mudah faham? Sebab hati dia tu Allah yang tolong bagi fahamkan. Sebab tu siapa-siapa nak suruh anak dia cerdik, suruh baca Quran banyak-banyak. Study pun tak berapa nak, tak perlu hard sangat. Ini study bukan main hard lagi, tapi tak faham-faham, kesian. Saya pernah jaga saya pernah jaga kelas ketika hari terbuka. Waktu tu kelas tu orang India datang. Orang India, saya kena jaga. Saya tak kenal pun kelas tu, saya ganti guru tingkatan. Datanglah cikgu, datanglah mak bapak orang India. Saya kata keputusan periksa anak puan ni teruk ni. Di cikgu, kesian kat anak saya. Saya tengok dia rajin study, dia kata. Tapi keputusan dia macam ni. Anak puan rajin study kau? Rajin. Dia bagi tahu lah dia rajin. Anak dia bertunduk je. Tengok muka budak tu pun, budak perempuan tu dapat muka baik. Kesian budak. Saya geram nak cakap. Kena baca Alam Nasyrah banyak-banyak. Tak benar sahabat. Sebab dia bukan Islam. Kalau dia Islam, saya akan tanya. Semayang jaga tak? Baca Quran banyak ke tak? Tapi sebab dia India, kata kesian India. Sebab hati dia bukan hati yang Allah Ta'ala nak bagi. Tapi bukan semua orang. Tu ada juga yang Allah Ta'ala bagi, ada orang bukan Islam sebab kesungguhan dia tu. Tapi orang ni Allah Ta'ala tak bagi. Kesian pula kat dia. Baik. Kemudian lidahnya yang dia bercakap dengannya dan matanya dia melihat dengannya, sama. Apabila dia berdoa kepadaku, aku mengabulkan doanya. Sama juga dengan hadis yang kita belajar tu. Apabila dia mohon kepadaku, aku mengurniakan kepadanya. Sama juga. Apabila dia minta pertolongan aku menolongnya. Ibadat hambaku kepadaku yang paling aku sukai ialah nasihat. Yang ni tambahan. Tambahan dalam riwayat siapa ni? Riwayat At-Tabarani. Apa maksud nasihat? Nasihat di sini, tengok bawah tu. Nasihat di sini mempunyai maksud yang luas berlainan dengan nasihat dalam bahasa Melayu. Apa maksud nasihat sini? Okey, kalau nak tulis boleh. Saya tengok dalam hadis. Nasihat di sini maksud dia mengikhlaskan ibadat. Itu maksud nasihat. Hambaku yang nasoha ni maksud ikhlas. Asal mana nasihat ni? Ikhlas, murni, kemurnian, ketulusan. So maksud di sini, aku paling suka tengok hambaku bila dia buat ibadat, dia buat ibadat dengan penuh keikhlasan. Itu maksud nasihat di sini. Nasoha. Bahasa Arab dia kata nasahtul laban minasyawaib. Aku bersihkan laban. Laban ni aku bersihkan susu daripada kotoran. Dia guna perkataan nasoha. So apa makna an-nasihah? Nasihat di sini maksud dia ketulusan dan kemurnian hati. Itu maksud dia. Jadi ibadat hambaku yang paling aku sukai ialah nasihat. Nasihat di sini maksud dia ialah ketulusan, ikhlas. Habis tuan-puan tanya, kenapa dia terjemah nasihat? Kenapa dia terjemah nasihat? Dia tak terjemah ketulusan, ikhlas terus. Tuan-puan akan tanya gitu pula. Baik, saya pun jawab. Saya jawab, diterjemahkan sebab dalam perkataan bahasa Arab ni dia tulis nasihat. Ni dalam kitab Arab ni. Saya tengok yang Arab. Sebab dalam Arab ni perkataan yang digunakan dalam Arab ni wa ahabbu ibadati abdi ilayya an-nasihah. Dan ibadat hambaku yang paling aku suka ialah nasihat. Dia guna perkataan an-nasihah. Jadi dia pun terjemah nasihat. Tapi bawah tu dia bagi tahu nasihat ni maksud dia lain. Iaitu saya bagi tahu maksud nasihat di sini ialah memurnikan peribadatan kepada Allah Ta'ala. So hari ni kita belajar 4 hadis. 4 hadis kita belajar. Hadis pertama, hadis riwayat Bukhari yang menjadi hadis 50 ni. Hadis yang kedua, hadis riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya yang maknanya lebih kurang. Hadis ketiga, hadis riwayat At-Tabarani. Baru 3 hadis. Hadis keempat, kita pun habis dah. Hadis keempat. Dia ada 5 hadis. Hadis keempat, tambahan lagi. Hadis keempat ni juga riwayat At-Tabarani. Okey, tengok nombor 3 muka surat 1502. Sesiapa yang menghina waliku, maka sesungguhnya dia telah tampil untuk memerangiku.
Aku tidak pernah teragak-agak tentang sesuatu yang akan aku lakukan sebagaimana aku teragak-agak untuk mencabut nyawaku yang beriman. Okey, dah faham dah tadi saya syarah. Dia bencikan kematian sedangkan aku benci menyakitinya. Tetapi dia mesti mati. Jadi ada yang Allah Ta'ala sambung umur, ada yang Allah Ta'ala matikan walaupun dia tak nak. Sesungguhnya di kalangan para hamba-Ku yang beriman, ada yang hendak melakukan. Ni ada benda yang Allah Ta'ala tak izinkan kepada kita buat benda baik. Ada. Kenapa? Tengok. Sesungguhnya di kalangan para hamba-Ku yang beriman, ada yang hendak melakukan satu jenis ibadah. Lalu aku menghalangnya daripada melakukan ibadah itu. Supaya sifat bangga diri, sifat ujub tidak memasuki jiwanya lalu merosakkannya. Ada hamba aku yang nak buat benda baik. Aku tak bagi. Kok dia ada ujub. Ujub ni bukan riak tau. Riak ni seorang-seorang. Riak ni tengok orang. Ujub ni seorang-seorang perasan. Contoh malam ni kenapa aku tak bangun malam? Kenapa aku tak bangun malam? Kenapa Allah tak kejutkan aku? Rupanya di ilmu Allah tu, kalau aku kejutkan hamba-Ku malam ni, dia ada ujub lah. Dia bangun semayang malam ni, dia kata, setakat ni 50 hari dah aku tak tinggal tahajud ni. Dia ada ujub. Jadi aku tak nak masuk ujub dalam diri dia, aku tidurkan dia sehingga dia tak bangun untuk beribadat kepada aku supaya dia tak ada ujub. Bila tak ada ujub, Allah tak terbangun malam ni. Kurangnya aku, berdosanya aku. Dia jadi gitu. Dah 49 hari aku bangun. Malam ni tak bangun. Allah, kenapa? Dia jadi gitu. Sebab kalau dia Allah Ta'ala izinkan dia bangun, hebat dah. Aku rasa kat kampung ni aku seorang. Jadi 50 hari straight tak tinggal tahajud. Jadi Allah buat gitu. Sebab sayang sangat pada dia. So, kita ni agak-agaknya Allah tidurkan tu sebab kita ujub ke memang kita mengantuk je tak bangun. Yang tu lain pula tu. Baik. Hamba-hamba-Ku tidaklah mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang sama dengan melaksanakan apa yang aku fardukan ke atasnya. Sama lebih kurang. Maknanya kalau kita nak baik, kita nak jadi orang yang Allah sayang, jaga benda fardu. Lagi, hamba-Ku sentiasa melakukan ibadat sunat untuk mendekatkan diri kepadaku sehingga aku mengasihinya. Sama. Sesiapa yang aku kasih kepadanya, pasti aku menjadi telinga, mata, tangan dan pendukung kepadanya. Sama. Dia berdoa padaku, lalu aku perkenankannya. Sama. Dia memohon kepadaku, lalu aku memberikannya. Sama. Dia nasihat. Kan ada sini. Apa maksud nasihat? Dia mengikhlaskan tauhid dan ibadah kepadaku, lalu aku nasihat, iaitu memberi ganjaran setimpal kepadanya. Yang ni tambahan sikit. Tambah daripada hadis sebelum ni. Baik, sesungguhnya di kalangan para hamba-Ku ada yang imannya tidak akan dielokkan melainkan dengan kekayaan. Jikalau aku mengfakirkannya, nescaya kefakiran itu akan merosakkannya. Okey ni. Yang ni tambahan ni. Ada hamba aku ni, kalau aku bagi dia miskin, rosak dia. Aku tahu aku tak boleh bagi dia miskin. Aku kena bagi dia kaya. Ada pula hamba aku, kata Allah Ta'ala, sesungguhnya di kalangan para hamba-Ku ada yang imannya tidak akan dielokkan melainkan oleh kefakiran. Aku kena bagi dia miskin, baru iman dia baik. Jikalau aku mewahkannya, pasti kemewahan akan merosakkannya. Ada juga lagu tu hamba aku ni. Kata Allah Ta'ala ni. Sesungguhnya di kalangan para hamba-Ku ada yang imannya tidak dielokkan melainkan kesihatan. Ada pula hamba aku ni kena sihat, baru okey. Kalau tak sihat, tak okey. Mulut dia sakit, kenapa Allah buat gitu? Ada pula, jikalau aku menjadikannya sakit, pasti sakit akan merosakkannya. Sesungguhnya di kalangan para hamba-Ku ada yang imannya tidak akan dielokkan melainkan oleh sakit. Jikalau aku menyihatkannya, pasti kesihatan akan merosakkannya pula dah. Jadi ada di kalangan kita ni, hamba Allah kita lah. Kita ni kena ada duit, baru okey iman kita. Ada pula, kena tak ada duit, baru okey iman kita. Ada pula, kena sakit baru baik dengan Allah. Ada pula kena sehat baru baik dengan Allah. Jadi Allah tahu. Kejap lagi saya akan bagi doa. Satu doa yang mana cantik. Doa tersebut berdasarkan kisah ni. Sesungguhnya aku mentadbir segala hamba-Ku dengan pengetahuanku tentang apa yang ada dalam hati mereka. Sesungguhnya aku maha mengetahui perkara yang zahir lagi maha mengetahui perkara yang batin. Baik. Saya ni doa pada Allah Ta'ala supaya saya dapat duit 1 juta. Lama dah saya doa ni. Lama dah saya doa supaya dapat anugerah Aufar 1 juta. Saya doa pada Allah Ta'ala. Bulan puasa, malam-malam. Pasti kena Lailatul Qadar. Sebab boleh katakan hampir tiap malam saya doa. Kau bagilah pada aku. Tak? Allah tak bagi-bagi. Kenapa Allah Ta'ala tak bagi? Bila baca hadis ni saya baca dah sebelum ni. Baca hadis ni, mungkin Allah Ta'ala tak boleh bagi aku mewah. Mungkin aku baik sikit ni kerana aku ni tak mewah.
Kerana aku ni di kalangan hamba Allah Ta'ala yang mungkin baik sebab tak mewah. Kalau mewah, kalau kaya, takut tak baik. Jadi, saya pun jumpa satu doa. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih. Ajilihi wa ajilih. Ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Barulah saya faham. Oh, gitu. Dengan hadis ni. Maksud dia, ya Allah, sesungguhnya aku nak kebaikan. Semua baik aku nak. Baik yang akan datang, baik yang sekarang, baik yang akan datang, baik yang aku tahu dan baik yang aku tak tahu. Baik yang aku tahu makna dia dalam ilmu saya rasa dapat 1 juta tu baik, saya rasa. Tapi dalam ilmu Allah Ta'ala dapat 1 juta untuk kamu Rifki tak baik. Jadi aku harap pada kau lah susun kepada aku apa yang baik kepada aku. Dalam ilmumu, bagilah ke aku. Ikut ilmumu, Muhammad Rifki ni kena bagi sehat. Barulah dia taat perintah aku. Barulah dia syukur pada aku. Ikut ilmu aku, Muhammad Rifki ni kena bagi kaya sikit. Jangan kaya banyak. Kalau kaya banyak, takut dia lupa. Tapi jangan miskin pula. Ikutmu lah ya Allah. Asal kau bagi baik pada aku. Itulah doa dia. Kalau kita doa dengan doa tu, tuan-puan, kita doa dengan doa tu, insya-Allah Allah Ta'ala akan atur arus hidup kita ke arah kebaikan sesuai dengan pengetahuan dia. Dia tahu dah, hamba aku yang ni kena bagi 1 juta, baru soleh, baru sedekah kuat. Kalau miskin tak sedekah sikit abuk, dia bagi 1 juta. Jadi semua tu di bawah ilmu Allah Ta'ala. Jadi doa-doa dengan doa tu banyak-banyak sebab kita tak tahu dengan pesen mana kita boleh jadi baik. Jadi kita doa kepada Allah, ya Allah, kau bagilah pada aku kebaikan ikut ilmumu. Bukan ikut ilmu aku. Gitu. Macam saya datang Johor lah. Ikut ilmu Allah. Datang Johor tu baik. Ikut ilmu saya dulu. Saya doa nak suruh balik Kelantan. Gitu pula saya. Tapi ilmu Allah duduk Johor lagi baik. Ada orang nak dengar kuliah kau. Gitu. Duduk Kelantan siapa nak dengar. Orang Kelantan ramai lagi ustaz. Mungkin gitu. Jadi kesimpulannya mintalah kebaikan kepada Allah secara umum. Macam mana? Kebaikan pada ilmumu ya Allah bagilah pada aku. Habislah hari ni 4 ataupun 5 hadis. 4 hadis yang ada makna lebih kurang sama. Cukuplah hari ni sampai 10-4 minit. Kalau ada soalan boleh lagi lah soalan. Kelas saya 10.30. Kelas saya dengan pelajar-pelajar 10.30. Siapa nak tanya boleh tanya. Sebelum sampai 10. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya Ustaz, apa hukum yang ramai orang pergi ke makam-makam wali ni, tak tahulah untuk apa. Ya, sebab dekat Indonesia tu ramai ada di mana, di Surabaya ya, wakam wali, wali ya, di mana berduyun-duyun datang ke makam itu berdoa. Boleh ke Ustaz? Yang ni isu khilaf. Isu khilaf. Ulama-ulama belah Hijaz, ulama-ulama sebelah Hijaz, Mekah, Madinah apa semua tu, mereka melarang berdoa di makam. Sebab bagi mereka itu adalah takut-takut ada unsur syirik berdoa di makam. Itu ulama-ulama belah Hijaz. Tapi sebahagian ulama pula kata boleh. Boleh. Kerana apa? Kerana itu salah satu bentuk tawassul. Jadi ada khilaf ulama lah. Saya nak syarah panjang-panjang bab ni saya lebih suka bagi pada mufti lah. Sebab suasana di Johor ni apa makna? Apakah pendapat suasana di Johor ni? Tapi kalau dari segi pandangan ulama, saya bagi tahu ada 2 pandangan. Sebahagian ulama melarang, sebahagian ulama membolehkan. Gitu je saya boleh beritahu Kak Zee. Ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Baik Ustaz. Gitu. Dia masuk dalam isu tawassul. Gini, senang. Apa makna tawassul? Tawassul ialah menggunakan sesuatu medium untuk mudah Allah Ta'ala makbul. Itu maksud tawassul. Contoh tawassul yang dibolehkan. Yang ni semua orang kata boleh. Saya sebut dulu yang kata boleh dulu. Yang ulama terima. Pertama, tawassul dengan nama Allah. Boleh. Manakah kita nak minta, ya Allah ya Tuhanku, kau bagikanlah kepada aku kekayaan. Okey, so kita tawassul, kita buat medium dulu. Apa mediumnya? Wahai Allah yang Maha, ya Razzaq, ya Ghaniyyu, ya Mughni. Kita sebut nama-nama Allah.
Tawassul ini dibolehkan sebab Allah suruh dalam Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Mana kita nak minta dengan Allah, kita jangan terus minta tapi kita guna nama Allah dahulu. Itu tawassul nombor satu. Yang ni boleh. Semua ulama kata boleh. Satu. Yang kedua, tawassul yang kedua ialah tawassul dengan amalan. Ini pun boleh. Kita nak minta sesuatu dengan Allah Ta'ala. Kita tawassul, kita guna medium. Apa mediumnya? Medium tawassul itu wasilah untuk sampai kepada situ, kita buat benda baik. Contoh, kita sedekah pada orang banyak-banyak duit, kemudian kita angkat tangan, ya Allah, aku sedekah pada orang yang susah tu. Aku harap berkat aku sedekah pada orang yang susah tu, ya Allah, kau makbulkanlah doa aku. Aku nak benda ni, benda ni, benda ni. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang terperangkap dalam gua tu. Dia kan dia tawassul, aku ni buat baik pada mak aku ni tak berzina. Tiga orang tu, ingat tak cerita tu? Itu yang kedua. Yang ni tawassul dengan amal soleh, semua ulama terima. Dua. Yang ketiga, tawassul dengan minta tolong orang doa pada kita. Tawassul juga. Kita doa dah juga, tapi kita pergi jumpa dengan orang. Ustaz, tolong doakan saya. Kita minta tolong. Tu. Boleh? Boleh. Tapi bila masuk tawassul dengan orang yang dah meninggal, ni meninggal ni. Yang ni khilaf. Maknanya kita pergi kat kubur dia tu, kita tawassul dengan dia, dia dah meninggal. Yang ni khilaf. Sebahagian ulama kata, kalau minta tolong dengan orang hidup boleh. Apa peliknya minta tolong orang mati? Dan wali-wali Allah ni, orang rapat-rapat dengan Allah ni, tak mati pun. Kan, apa nama, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kalau orang mati syahid tu dia hidup. Jadi bolehlah kita minta tolong. Kita gunakan dia sebagai medium. Sebahagian ulama kata, tak boleh kita tahu mana dia di sisi Allah. Kita tahu ke di sisi Allah tu tinggi makam dia? Kita tak tahu. Tak boleh nak minta tolong dengan dia. Tu jadi khilaf tu. Boleh faham Kak Zee? Tu jadi khilaf. Ustaz, yang kelebihan pada wali ni yang kita panggil apa? Karamah tu ya Ustaz? Ya, karamah. Dia benda pelik ni, benda pelik, benda luar biasa. Benda luar biasa ni pertama mukjizat. Mukjizat ni benda luar biasa yang berlaku kepada Nabi. Benda luar biasa yang berlaku kepada wali nama dia karamah. Benda luar biasa yang berlaku pada orang biasa dipanggil ma'unah. Ma'unah ni bantuan Allah. Kalau orang tanya saya, Ustaz, waktu Ustaz jatuh gaung tu, Ustaz tak ada apa-apa, sedangkan gaung tu tinggi. Keramat? Dah, bukan keramat. Tak, saya tak keramat, saya bukan wali. Itu ma'unah, bantuan Allah untuk saya. Dia nak suruh saya hidup lagi supaya saya bertobat. Bukan saya wali dah. Bukan karamah. Kalau saya kata, tu keramat aku. Tengok, jatuh pun tak mati. Itu bukan wali. Itu kita perasan kita wali. Tak. Bukan wali, bukan karamah. Itu adalah ma'unah. Ma'unah ada juga. Benda luar biasa yang berlaku kepada orang biasa. Itu ma'unah. Dia adalah satu lagi. Irhas. Irhas, benda luar biasa yang berlaku kepada orang jahat. Apa dia? Contoh Musailamatul Kadzab. Bukan, irhas, sorry. Irhas, benda luar biasa. Irhas ni, bukan silap. Irhas, benda luar biasa yang berlaku kepada Nabi sebelum Nabi jadi Nabi. Okey? Sebelum Nabi jadi Nabi. Tak apa, saya tulis. Mukjizat. Ustaz, yang kalau bertawassul dengan baginda Nabi Rasulullah SAW boleh kan? Yang tu ada hadis. Ini atawassalu ilaika. Ada hadis. Tak apa dengan Nabi SAW. Dengan wali-wali ni. Okey. Pertama mukjizat. Kedua karamah. Ketiga ma'unah. Keempat irhas. Okey. Irhas ni ialah benda pelik yang berlaku kepada Nabi sebelum Nabi jadi Nabi. Iaitu sebelum, contoh Rasulullah SAW. Kan waktu dia budak-budak dulu ada benda pelik-pelik berlaku pada dia kan. Contohnya awan duduk, sebahagian riwayat kata awan duduk lindungi dia. Itu irhas. Satu lagi dia panggil ihanah. Ihanah. Ihanah ni benda pelik yang berlaku kepada orang jahat. Contoh Musailamatul Kadzab. Bila ada orang sakit mata, jumpa dengan dia. Jadi Musailamatul Kadzab ni orang pendakwa jadi nabi ni, Allah nak hinakan dia. Dia baca, dia ludah. Dia ludah, yang sakit mata terus buta. Itu ihanah. Benda pelik juga. Tapi itu kehinaan yang Allah nak bagi pada dia. Okey, baik. So dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi karamah ni untuk wali.
Okey, mukjizat untuk Nabi. Okey, soalan. Ustaz boleh tolong ulang semula doa yang last tadi? Atau ada sesiapa dapat salin boleh share kat sini. Okey, doa yang last tadi tu ada dalam buku saya. Buku apa nama? Buku doa munajat tu. Dan nantilah Ustazah Yasirah akan share video Ustazah Hafizah baca. Ustazah Hafizah baca doa tu dan saya type doa tu. Ustazah Yasirah, saya dah bagi tahu pada Ustazah Yasirah dulu. Doa Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih. Jadi Ustazah Nur Haslina binti Ahmad, nanti Ustazah Yasirah akan share pada saya akan share pada Kak Salihah. Nanti Kak Salihah akan share video dengan doa tu sekali. Doa yang akhir sekali saya sebut tadi. Mana Ustaz? Kena cari balik ya. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajlihi. Yang Ustazah Hafizah baca, kemudian hantar Ustazah suruh Hana type. Ingat tak? Itulah kena cari dulu lah tu. Ustazah cari, nanti Ustazah send kat saya, Ustazah send share. Ustazah share dah sebelum ni. Okey? Dah. Nanti kita scroll balik ya. Okey, nanti scroll balik. Okey, ada lagi soalan? Kita masuk kelas ni. Assalamualaikum. Boleh saya tanya? Saya nak tahulah, kalau kita melewatkan sembahyang Isyak tanpa sebab yang khusus dan kita teruskan kepada solat tahajud, apa hukumnya Ustaz? Baik, sembahyang Isyak ni memanglah boleh dilewatkan bila ada apa-apa isu, contoh orang nak orang buat kuliah ke apa, boleh. Tapi kalau lewat sangat sampai dekat-dekat subuh untuk kita tahajud terus, yang ni ada khilaf di kalangan ulama sebab mazhab Syafi'i sahaja yang kata waktu Isyak tu sampai subuh. Mazhab lain ada kata waktu Isyak tak sampai subuh. Waktu Isyak dia berhenti pukul 12 tu habis dah. Ada kata pukul 3 habis dah. Ada dalam kitab Rawa'ul Bayan fi Tafsiri Ayatil Quran, ada dalam tu dia sebut keempat-empat mazhab. Jadi kalau kita lewatkan Isyak sampai tengah malam pukul 3 kerana nak tahajud sekali tu, kita bimbang kita telah keluar, kita telah melakukan sesuatu yang mazhab lain kata dah habis waktu. Boleh faham maksud saya? Syafi'i betul lah. Mazhab Syafi'i tak apa sampai subuh tu. Tapi ada mazhab-mazhab yang mengatakan dia tak sampai subuh. Dia separuh malam tu habis dah Isyak tu. Jadi untuk selamatnya sembahyang Isyak dulu lah. Sembahyang Isyak dulu, lepas tu tidur, lepas tu bangun. Sembahyang Isyak, melainkan kalau dilewatkan kerana ada majlis ilmu, tu pun bukan lewat sampai mazhab lain kata batal. Saya kena buka kitab pula. Rawa'il Bayan ni dia ada perincian mazhab. Mazhab ni kata sembahyang Isyak habis waktu ni. Mazhab ni kata habis macam ni. Tapi mazhab Syafi'i kata habis sampai subuh. Jadi oleh kerana tu kita kena meraihkan mazhab lain. Takut-takut sembahyang kita ni ikut mazhab lain tak sah. Tapi tak luar waktu. Jadi dalam kaedah mazhab Syafi'i dia kata al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar daripada khilaf itu sunat. So tetap sunat sembahyang awal-awal juga. Okey? Dan boleh dilewatkan bila ada sebab-sebab untuk kita panjangkan kuliah maghrib dan sebagainya. Okey? Boleh Ustazah? Baik, terima kasih. Sama. Okey, cukup kot dah 10 suku. Mungkin apa?